Ya, Assalamualaikum. Pagi-pagi makan penyaram. Kita ucapkan selamat tahun baru awal Muharram. Ya. Itu dia, Ya, begitu kreatif kan? sekali. Saya memang menunggukan apa yang rhyme dengan Semua Arab kan? Silakan Ernie Sofina, ada jawapannya tu. Ya, insya-Allah akan dibalas ya selepas kita ni bersama mengongsikan maklumat semasa nanti dari daerah Tutong ya. Ya. Ernie, apa khabar pagi ini? Alhamdulillah dalam keadaan sihat walafiat ya. Kami semuanya dalam keadaan sihat dan cuaca juga cukup mengizinkan hari ini. Syukur Alhamdulillah. Kemudian kita akan bertanyakan mengenai dengan azam di tahun baru Hijriah ini. Mungkin Ernie sendiri, bagaimanakah pandangan Ernie sendiri ataupun yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton sekalian mengenai dengan awal tahun baru Hijriah ini? Silakan. Ya, Alhamdulillah ya, kita ini sudah pun melangkah ke tahun baru Hijrah 1444 Hijrah dan yang pasti masing-masing mempunyai harapan yang tinggi ya, lebih lagi untuk menjadi seorang yang terbaik lah ya. Dan apa yang penting kalau untuk saya sendiri, saya memang masih lagi memakai harapan dan azam yang lama untuk tidak menjadi seorang yang suka menunda-nunda waktu ya, terutama sekali dalam menunaikan solat. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, syukur Alhamdulillah. Ya. Tidak menundakan waktu dalam menunaikan solat, itulah yang dapat Ketani ambil dan juga jadikan inspirasi supaya Ketani pun sama jua. Ketani doakan semoga Ketani sentiasa mengerjakan amalan wajib Ketani di awal waktu. Terima kasih Ernie Sofina atas perkongsian tersebut. Dan seperti biasa di daerah Tutong, pelbagai informasi dan juga bahan menarik yang akan dibawakan. Jadi kita serahkan kepada Ernie Sofina. Baik, terima kasih Hani dan Daud Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ya. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini untuk memberikan ya antara maklumat semasa dan juga sempena awal tahun Hijrah 1444 Hijrah. Satu bahan visual istimewa akan kami bawakan ya. Jadi terus kita saksikan pengisian bahan visual hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, sesungguhnya agama yakni yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam, dan tidak berselisih faham orang-orang yang digunakan kitab yakni Yahudi dan Nasrani, melainkan setelah sampai kepada mereka ilmu pengetahuan yakni tentang kebenaran, kerana mereka itu berdengki-dengkian sesama mereka. Dan sesiapa yang mengingkari ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Surah Ali Imran ayat 19. Awang Islamud Ahmad bin Abdullah Sikal yang kini berusia 63 tahun dan menetap di Kampung Bukit, mula menerima Islam di usia beliau 37 tahun. Setelah lebih 20 tahun berlalu, kini beliau memegang jawatan sebagai pemangku Bilal di Masjid Kampung Bukit. Sudah menjadi tugasan dan tanggungjawab buat beliau untuk turun menuju ke Masjid Kampung Bukit untuk melaungkan azan, menandakan masuknya waktu sembahyang.
أشهد أن لا إله إلا الله. Laungan takbir Allahu Akbar terpahat di sanubari beliau. Kalimah mengagungkan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang layak dan wajib disembah oleh seluruh umat Islam. Dan agama Islam adalah agama yang diredai Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha, maka segala yang termaktub sebagai ajaran Islam adalah benar dan tiada keraguan padanya. Tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selain Islam. Pegangan kukuh ini buat beliau terus istiqamah untuk mendalami ilmu agama meski telah lama memeluk agama Islam. Yang membuka hati atau bagi saya dan keluarga untuk masuk ke agama Islam itu, pertama sekali kami terdedah apabila berada di dalam pekerjaan. Semasa bekerjalah di Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, kadang-kadang askara ni tiap-tiap ada function ataupun keramaian, memang diorang kasih surau dululah untuk membuat aktiviti macam yasin dan sebagainya. Dan kemudian saya didedahkan dengan imam-imam dan guru-guru agama di sana. Lama-kelamaan saya kajilah Islam itu lebih kurang dalam 8 tahun sebelum saya masuk Islam. Saya mengkaji Islam itu apa sebenarnya Islam dan apa tujuannya menjadi Islam ni. Apabila dibuat macam itu, ternyata sekali Islam itu adalah satu agama yang baik untuk membimbing kita ke jalan yang sepatutnya yang harus kita buat untuk hidup sebagainya. Kenapa kita ni hidup ialah untuk beribadah dan juga untuk mencari keridhaan Allah Taala tu kan. Jadinya di sana keinginan ataupun rasa hati itu untuk memeluk agama Islam itu terjadilah pada diri saya. Kami masuk Islam pada masa itu pada 16 Sahban 1417 bersamaan dengan 27 hari bulan Desember 1996 di rumah ataupun di kediaman yang dimuliakan P.N. Datu Lele Razak Haji Albi bin Haji Yusof, masa itu ia pemerintah batalion kedua. Jadinya semasa itu keadaan rasa hati lapang dan pemikiran pun orang luaslah, macam mendapat satu cahaya ataupun satu kehidupan yang baru bagi kita lah, satu kebersihan yang ada dalam badan dan sebagainya. Semasa melepaskan kalimah syahadat mengucap tu masuk Islam, memang nyaman rasanya hati, segalanya ringan dan sebagainya lah, fikiran senang, itulah. Ya Allah, terimalah aku. Selaku ketua keluarga, beliau amat bersyukur kerana telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau sekeluarga menerima Islam sebagai pegangan hidup. Meski pada awal perjalanan sebagai Muslim mengharungi sedikit kesukaran kerana kurangnya ilmu agama dalam diri, namun berkat usaha dan sentiasa belajar serta kerap bertanya kepada guru-guru yang berkelayakan dalam bidang seumpamanya, sehari demi sehari, beliau semakin faham dan mengerti ajaran Islam yang sesungguhnya. Akan tetapi buat beliau, menuntut ilmu agama itu tidak akan terhenti selagi hayat di kandung badan. Beliau juga aktif mengikuti serta mengkayakan majlis-majlis ilmu maupun acara-acara keagamaan di masjid sebagai cara untuk kekal menghayati nilai dan ajaran Islam yang sempurna. Walau berkali aku mungkin mentaatimu, akan aku melangkah. Di dalam hidup ini, tujuan kita di hidup ini adalah setelah pun yang apa yang perlu kita cari ialah pertama sekali kita cari redahnya daripada Allah. Apabila Allah itu redah pada kita, makanya semua yang kita buat itu
akan direda oleh Allah dan akan kita mendapat kecapi apapun kehidupan kita, sama ada daripada segi makan ke, bekerja ke, tidur ke, itu kita dikecapi sudah atas ridha daripada Allah kan. Kemudian itu ridha daripada Allah. Lepas tu kita cari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Dengan beribadahnya orang. Kemudian beribadah, buatlah perkara yang disuruh oleh Allah dan jauhkan daripada perkara yang tidak disuruh oleh Allah. Dan kemudian tadi reda, beribadah dan mendekatkan diri. Cara mendekatkan diri kepada Allah ialah kita banyakkan istighfar, baca Quran, kemudian jangan marah. So, dari sana kita pelajari, kalau kita buat barang ini, mencari keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan beribadah kepada Allah, insya-Allah ketenangan itu memang ada. Tapi walau bagaimanapun cabaran itu memang ada. Itu dugaan. Allah menduga kita. Betul ke ia ni katanya? Memang benar ke ia ni buat? Ataupun ia cakap saja. Kan Allah lebih tahu daripada kita kan. Jadi kita buatlah ikhlas, reda pada Allah apa yang dibuatnya. Kemudian kita ikhlas dan selalu beristighfarlah. Kalau menghadapi apa-apa pun istighfar, minta ampun pada Tuhan. Itu jalan yang terbaik, berdoa kepadanya. Memang kita tidak lepas daripada dugaan, juga cubaan lah. Memang dalam hidup itu kan. Itu ada ketentuan daripada Allah lah. Jadi kita ni harus baik takhamah lah lagi dengan itu. Kalau ni orang satu musibah yang berlaku pada kita, kita anggap itu satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu peringatan bagi kita lah. Jadi kita perbaiki dan kita ingat apa salah kita yang sebenarnya. Kenapa ini terjadi? InsyaAllah itu petunjuk daripada Allah dan itu dugaan daripada Allah lah yang kuasa. Kita memang diduga. Ya Allah, terima. Hidup ibarat sebuah pengembaraan dalam mencari dan menuju redha Allah. Meski dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan, baik di waktu senang mahupun sebaliknya, tetapkanlah hati untuk sentiasa mengingati Allah, kerana dunia ini hanyalah pinjaman semata-mata. Jalani kehidupan seperti biasanya dengan mengikut apa yang telah diajarkan dalam agama Islam, kerana dunia ini hanyalah pinjaman sementara. Akhirat juga tempat kembali yang abadi. Akan